Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek MPU 21032 bagi tajuk Peranan Selatan Melaka sebagai Gelanggang Kepelbagaian Peradaban Malaysia, kumpulan kami telah memilih untuk membentangkan tentang ekonomi dan perdagangan. Berikut merupakan isi kandungan dan intipati yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, kebaikan. Ketiga, keburukan. Keempat, strategi dan langkah. Dan yang terakhir sekali ialah komuniti dan jenis barang dagangan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita terlebih dahulu mengenali ahli kumpulan. Assalamualaikum Puan. Nama saya Nur Alia Azrim binti Muhammad Zulkifli. Nombor matrik 01DEM19F1056. Saya dari kelas DEM 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Anzati binti Azhar. Saya dari kelas DEM 5B. Nombor matrik saya 01DEM19F1043. Assalamualaikum, nama saya Nur Najwa binti Manasir. Nombor matrik saya 01DEM19F1065. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firzatun Nada Kaisyara Alin binti Azmi. Nombor pendaftaran saya 01DEM19F1060. Saya dari kelas DEM 5B. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan. Dunia perdagangan maritim Asia Tenggara adalah sangat luas dengan populasi, kaum, etnik, kepercayaan, agama dan bahasa yang berbeza. Tetapi ia dikaitkan bersama oleh dua faktor penentu iaitu lokasi geografi dan putaran monsun. Kepulauan Melayu Indonesia terletak di persimpangan laluan perdagangan yang sibuk di antara benua kecil India dan tanah besar China. Lokasi Selat Melaka terletak di tengah-tengah lautan perdagangan yang strategik di benua Asia. Pelabuhan strategik biasanya mempunyai lokasi geografi yang boleh mengawal arah perdagangan tempatan dan seterusnya berjaya mengembangkan rangkaian perdagangan mereka untuk menguasai perdagangan serantau dan antara wilayah. Pelabuhan ini juga berupaya menjadi pusat perniagaan dan pertukaran kepada zon ekonomi yang dikuasainya. Bandar Pelabuhan Melaka telah berkembang daripada pelabuhan lokal menjadi pelabuhan yang mempunyai jaringan di peringkat kewilayahan dan antarwilayah. Selat Melaka memberikan perkhidmatan sebagai tempat transit dan membekalkan bahan-bahan segar dan juga makanan kepada pedagang yang berlayar jauh. Selain itu, selat ini berperanan sebagai tempat pengumpulan barang dari merata tempat gugusan Kepulauan Melayu untuk disebarkan oleh pedagang dari India dan China. Selat Melaka juga merupakan sebahagian tempat yang amat selamat kepada pedagang untuk berhenti dan menantikan perubahan angin ke timur dan ke barat. Perdagangan antara timur dan barat dengan selatan Melaka Kepulauan Melayu adalah sangat ketat dan ditentukan oleh arah angin bermusim. Perubahan arah angin ini dan tiupan angin ini juga dilihat sebagai faktor penyatu kepada pedagang dari Lautan Hindi, Kepulauan Melayu dan Tanah Besar China. Dalam gugusan Melayu, angin monsun barat membawa pedagang ke Pulau Rempah dan monsun timur membawa mereka ke pelabuhan Sumatera dan Selat Melaka. Walaupun Melaka mudah diakses pada semua musim tengkujuh, namun begitu aktiviti perdagangannya tetap dan ditentukan oleh musim angin. Pedagang menggunakan dua angin untuk berlayar dari India ke selatan, Melaka ke timur atau Tanah Besar China. Monsun pertama bermula pada bulan April dan monsun kedua pula bermula pada bulan September. Pada awal bulan Mei, para pedagang dari India memulakan pelayaran mereka ke selatan Melaka menuju ke arah timur dan menetap di Melaka atau di mana-mana pelabuhan di selatan Melaka sehingga bulan Januari sebelum mereka pulang ke India. Kapal yang berlayar menggunakan musim angin
musim angin monsun kedua tiba di Melaka pada pertengahan bulan November dan menetap sehingga bulan Januari apabila mereka pulang ke India dengan barang muatan dari China. Kapal yang berlayar dari Melaka ke India dalam pelayaran pulang terpaksa memulakan perjalanan sebelum bermulanya angin monsun barat daya apabila pantai benua kecil India ditutup sepenuhnya dengan kapal disebabkan ombak yang sangat ganas. Putaran musim angin ini juga mempunyai impak yang mendalam terhadap para pedagang kerana telah memberikan kesan kepada pendapatan, untung dan rugi para pedagang yang datang ke Selat Melaka. Mereka yang tiba pada awal musim dan tinggal lama berupaya membeli dan mengumpul barangan berharga dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Pedagang juga memperoleh keuntungan yang berlipat kali ganda semasa musim perdagangan muncul. Pedagang juga boleh terus berdagang dengan mereka yang datang dari merata tempat. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Jadi, saat ini saya ingin memperkenalkan kebaikan dan keburukan berdagang. Untuk poin yang pertama bagi kebaikan adalah kalau kita ni berdagang, kita memperolehi barang yang tak ada dekat kawasan tu. Contoh ataupun tak dikeluarkan di dalam negeri. Contoh macam Kedah kan hasilkan padi. Perlis selalunya ikan-ikan mentah macam tu kan, ikan-ikan fresh. Lepas tu kita ni kalau macam kita tak ada ikan. Contohlah macam Kedah ni tak ada kawasan-kawasan pantai yang boleh kita dapat ikan fresh. Jadi Perlis ni diperkenalkan kepada kita. Oh, tempat ni boleh kita beli ikan-ikan fresh. Lepas tu Perlis Kedah pula dia promosikan padi tu kepada Perlis. Contoh macam dekat sini kat Kedah ni banyak beras. So beras ni boleh dihantarkan ke Perlis. Untuk poin yang kedua adalah kebaikan kita berdagang ni, kita boleh menawar pilihan yang pelbagai. Contohlah dekat satu kedai ni, dekat satu tempat ni, dekat satu kedai dia ada barang tu juga, tapi dengan bentuk yang lain, bentuk yang lebih efisien, bentuk yang lebih mudah dibawa. Contoh mudah dibawa, senang, ringan, tapi berkualiti tinggi berbanding kalau macam kita ada satu pilihan je. Kita terpaksa je lah beli. Kalau kita nak benda tu, terpaksa beli. Kita tak ada pilihan untuk kita pilih yang lain. Jadi untuk poin yang ketiga dari segi kebaikan berdagang ialah menikmati barang dan teknologi. So, kalau macam ada banyak barang dagangan ni, banyaklah pilihan kita. Banyaklah kita boleh pilih macam-macam barang kita punya. Kalau contoh satu tempat tu jual satu tu je, tak ke bosan macam tu kan. So jadi bila berdagang ni, kawan ni letak barang kawan ni apa semua, so kita ada banyak barang-barang untuk kita pilih, untuk kita nikmati kan, barang-barang yang berkualiti dan berteknologi. Untuk poin yang keempat adalah meningkatkan kecekapan pengeluaran. Kalaulah satu barang tu menjadi permintaan pembeli kan, dia banyaklah keluar. Lepas tu penjualan barang tu dia akan lebih kerap, lebih banyak macam tu. Untuk poin yang seterusnya kan, satu barang tu menjadi permintaan ramai pembeli kan. Lepas tu bila kita nak hasilkan barang tu, kita perlukan banyak pekerja-pekerja untuk buat kan. So dia juga boleh membuka ataupun boleh menambah peluang pekerjaan kepada ramai. Kalau yang tak ada kerja tu bolehlah kita tarik dia untuk kerja apa semua. So dia juga boleh menambah peluang pekerjaan kepada orang lah.
Jadi, poin seterusnya adalah menggalakkan pelaburan. Apabila sebuah negara membuka ekonomi secara terbuka, maka ia menggalakkan pelabur asing untuk memasuki Malaysia. Contohnya, Malaysia membenarkan pelabur asing dari segi kereta nasional dan penerbangan awam. Jadi, poin kebaikan berdagang yang terakhir adalah mewujudkan hubungan baik dengan rakan kerja, rakan dagangan. Contoh, kan kita nak jalankan hubungan, dia boleh merapatkan hubungan kita antara pedagang dengan pedagang yang lain. Maka kemungkinan urusan berdagang akan menjadi lebih mudah. Apabila adanya kebaikan, maka akan timbullah keburukan. Jadi, keburukan berdagang adalah ia merugikan negara membangun. Kenapa? Sebab bila kita terlalu banyak import barang, memanglah sama banyak, tapi nilai yang berbeza. Maksudnya contohlah, kita kita import banyak benda, tapi kita eksporkan barang-barang yang dari negara kita sendiri ke negara lain dengan kuantiti yang sama, tapi nilainya yang lain-lain. Keburukan yang kedua adalah kita ni bila kita berdagang ni kan banyak ekspor dan import. So kita terlalu bergantung dekat situ. Kita tak bergantung dah dekat kita punya tempat kan. Kita punya tempat sendiri untuk kita fokuskan benda tu. Kita tak terlalu bergantung kat situ dah. Kita terlalu bergantung dekat import, ekspor. Bila kita ekspor benda ni, kita akan dapat duit lebih apa semua. Tapi kita tak sedar yang bila kita jual dekat sekeliling pun akan dapat nilai yang sama. Jadi, keburukan yang ketiga adalah kurang mobiliti sumber. Bila kita terlalu fikir, bila kita import benda ni ataupun bila kita eksport benda ni, dia akan mudahkan kerja kita. Kita tak fikir dah, mobiliti sumber pekerjaan yang buruh-buruh. Kalau kita ambil barang ekspor ataupun import terlalu banyak, kemungkinan buruh-buruh akan dibuang kerja walaupun mereka punya skill yang hebat, mereka punya kemahiran yang kukuh. Tapi untuk kepentingan sesuatu barang, kita buang mereka. Dia akan membuatkan kita kurang mobiliti sumber pekerjaan. Jadi, keburukan yang seterusnya ialah mengamalkan dasar perlindungan. Contoh, kebebasan ekspor dan import dihalang oleh Sekatan Perdagangan untuk memastikan industri tempatan sesebuah negara. Jadi, perlindungan yang diberikan dari industri tempatan menyebabkan industri tempatan tidak cekap. Untuk keburukan yang kelima, ia juga boleh menimbulkan masalah lambakan. Kan kita ekspor barang-barang tu kan. Lepas tu ada setengah negara dia jual barang tu dengan harga yang paling rendah sebab kan benda tu tak habis, kita ekspor terlalu banyak, kita import terlalu banyak, so dia akan membuatkan lambakan. Dan untuk habiskan stok-stok yang ada, mereka jualkan dengan harga-harga yang rendah berbanding harga yang kita beli, yang kita ekspor, yang kita import pada awal-awal. Keburukan yang terakhir adalah ia mudah menyebarkan budaya tidak sihat. Sebab bila kita berdagang ni, budaya-budaya tidak sihat antara masyarakat dia mudah tersebar. Contoh, kemungkinan cara kita bersosial antara masyarakat yang lain buat keadaan tu tak elok. Selain tu, dari segi berdagang dengan orang asing ni juga, dia boleh menyebabkan kita mudah terima
ambil dada, ataupun cara kita berpakaian, cara kita berinteraksi antara satu sama lain, antara masyarakat tempatan. Seterusnya, strategi dan langkah. Langkah yang pertama, perkembangan perdagangan di Melaka. Setelah 3 tahun Melaka dibuka oleh para mesuara, penduduk Melaka yang berasaskan perikanan hanya berjumlah kira-kira 1,000 orang dan telah meningkat berkali ganda kepada hampir 6,000 orang. Ini ditambah pula dengan kepesatan Melaka sebagai pusat perdagangan yang menjalankan pelbagai perdagangan barangan import seperti buah pala, kain, batik, hamparan, bulu burung, cengkeh, kayu dan cendana. Melihat kepada kepesatan ini, pihak pentadbir Melaka telah menyediakan pelbagai kemudahan dengan tujuan untuk menarik minat lebih banyak lagi kapal dagang berdagang di Melaka. Kapal-kapal dagang ini akan dikenakan cukai 6% dan perahu pribumi hanya 3%. Mereka juga terkenal dengan pusat pelabuhan yang mementingkan keselamatan, pentadbiran yang teratur dan cekap dalam mengendalikan pasar kosmopolitan. Menurut laporan Cina, peraturan dan peruntukan kemudahan yang baik seperti kuda berkunci, ada pengawal dan ada loceng untuk memberitahu jika ada kecemasan atau kekecohan. Apabila bersama dengan wakil-wakil perdagangan antara negara yang datang berdagang, Raja menyediakan pasukan mengawal dengan hebatnya demi menjaga keamanan kayu diikat dan menempahkan keempat-empat pintu. Langkah yang kedua, menakluki hasil bumi jajahan takluk. Melaka mengekspor biji timah yang telah dicair dan dijadikan kepingan jongkong. Selain biji timah yang diperoleh secara melombong di kawasan pedalaman, Melaka juga mengumpul biji timah dari kawasan yang menjadi jajahan takluk seperti Kelang, Selangor, Benam, Manjung, Beruas dan Kedah. Tujuan penguasaan dan penaklukan hasil bumi jajahan takluk adalah untuk memperkembang kegiatan perdagangan dan ekonomi Melaka. Contoh, penguasaan terhadap Siak bermakna Melaka boleh mengawal pengeluaran emasnya untuk dibawa ke Melaka bagi tujuan bahan perdagangan dengan saudagar asing. Penaklukan terhadap Kampar pula penting untuk mengawal ekspor lada dan emas yang dikeluarkan oleh daerah-daerah pedalaman Minangkabau. Manakala penguasaan Melaka ke atas Riau Lingga pula mempunyai matlamat perdagangan secara tidak langsung, iaitu supaya bahan-bahan keluarannya dapat diekspor ke Melaka di samping dapat membekalkan kepada orang laut sebagai pendayung kapal perang Tentera Laut Melaka untuk tujuan penaklukan. Langkah yang ketiga, mengekalkan khazanah ekosistem Selat Melaka. Keunikan kepelbagaian biologinya boleh dipahami dengan merujuk pembentukan selat itu sendiri. Dari sudut geologi, Selat Melaka terbentuk ketika peningkatan paras air sekitar 20,000 tahun dulu yang memisahkan tanah besar Asia, termasuk semenanjung Tanah Melayu dari Pulau Sumatera. Ini menyebabkan komuniti hidupan darat di kedua-dua bahagian pesisir Selat Melaka berbeza antara satu sama lain. Laluan laut yang terjadi membentuk Selat Melaka kini menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Lautan Hindi. Bagi hidupan laut, Selat Melaka bukan sekadar penyambung antara dua lautan. Bahkan pertemuan antara kedua-dua lautan utama ini. Dengan kemasinan air lebih rendah berbanding Lautan Hindi dan Lautan Cina Selatan, sebahagian besar hidupan laut tidak dapat melintasi Selat Melaka. Ia menjadikan selat ini penting dari sudut pembentukan kepelbagaian biologi marin terasing dan unik. Berfungsi sebagai kawasan menyokong serta menyekat percampuran komuniti laut antara dua lautan besar. Seterusnya ialah komuniti dan jenis barang dagangan. Barangan dagangan merupakan aspek penting dalam aktiviti perdagangan kerana setiap pedagang akan mencari dan mendapatkan barangan dagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keperluan semasa bagi golongan pedagang dan rakyat tempatan.
Kebanyakan komuniti ini akan didagangkan di Pelabuhan Melayu dan gugusan Kepulauan Melayu. Menurut pandangan Nordin Hussein, terdapat kategori komuniti yang diperdagangkan oleh pedagang di benua kecil antara India, Asia Tenggara, China, iaitu barang buatan yang telah siap, barang untuk kegunaan manusia, biji dan hasil hutan. Komuniti utama yang didagangkan dari benua kecil India, Asia Tenggara, China bagi keperluan harian ialah garam, gula, biji rian dan tekstil. Manakala pada abad ke-18, bagi barangan yang didagangkan antara intra-ASEAN pula ialah candu, biji timah, debu emas, hasil perhutanan dan kain India. Namun begitu, semasa zaman awal moden telah menyaksikan syarikat Hindia Belanda menjadikan emas sebagai aset barangan untuk didagangkan. Pada zaman awal moden, aktiviti perdagangan emas sangat maju dan mendapat permintaan tinggi dan menjadi ekspor utama pada abad ke-18. Bekalan emas yang diperolehi oleh Vogue juga banyak diperolehi dari pantai Coromandel, India. Namun begitu, emas juga diambil daripada Sumatera dan pedalaman semenanjung Tanah Melayu. Belanda juga mendapat emas daripada kawasan Minangkabau, iaitu sekitar Patapahan, Indragiri dan Jambi, dan hasil yang dapat dikeluarkan juga mencapai 53640.7 gram. Belanda telah meletakkan satu kawalan yang ketat di kawasan berkenaan, iaitu dengan menyekat jalan masuk dan keluar muara Sungai Siak. Pangkalan juga diletakkan di kawasan di Pulau Gunting untuk menyekat penyeludupan emas keluar. Selain emas, kawasan Sumatera dan Semenanjung juga kaya dengan hasil hutan seperti rotan, gading gajah, sagu, damar, kayu gaharu, herba dan ubatan. Namun begitu, Belanda menganggap bahawa perdagangan hasil hutan kurang menguntungkan kepada mereka. Hasil hutan ini kurang diberi tumpuan oleh Belanda kerana pemerintah Belanda hanya mendapat keuntungan melalui cukai dan cukai pelabuhan kapal. Lada hitam juga merupakan barangan dagangan yang diperdagangkan di sekitar Laut Melayu oleh Belanda. Belanda gagal menguasai sepenuhnya pasaran lada hitam meskipun Melaka berpotensi mengawal pasaran dan perjalanan perdagangan bahan tersebut yang dibawa dari Palembang dan Jambi. Persaingan harga dan kemudahan mendapatkan oleh pedagang luar terhadap barangan ini dari Johor, Riau juga menyebabkan kegagalan Belanda untuk memanfaat barangan dagangan tersebut. Dan akhir sekali, komuniti perdagangan teh juga merupakan salah satu aktiviti perdagangan yang sangat aktif di Laut Melayu pada abad ke-17 dan ke-18. Perdagangan teh sememangnya mendapat permintaan yang tinggi antara pedagang syarikat swasta Inggeris dan Denmark di kawasan Laut Melayu. Daripada kami berharap agar segala apa yang kami telah kongsikan dapat membantu anda serba sedikit dan mengenali lebih mendalam tentang sejarah di Melaka di tanah air Melayu. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.